Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tremizi dalam 15 minit MMTV edisi 20 November 2023. Kita ke berita utama. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 9 hakim bersidang menangguhkan keputusan pendengaran petisyen seorang peguam dan anaknya yang mencabar enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Panel itu turut dianggotai oleh Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim Besar Malaya Tan Sri Muhammad Zabidin Muhammad Diah dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sabli. Sementara itu, Mahkamah Persekutuan juga turut menegur seorang peguam yang membuat kenyataan bersifat putar belit mengenai prosiding petisyen tersebut di platform X baru-baru ini. Tengku Maimun memberitahu kenyataan yang menyentuh sentimen tidak sepatutnya dibincangkan secara umum kerana prosiding tersebut masih di peringkat pendengaran. Jelasnya, ulasan peguam Yus Farizal Yusof yang mewakili Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam selaku peguam pemerhati ialah sangat tidak wajar. Tambahnya, petisyen ini juga bukan bertujuan memburukkan agama Islam mahupun melemahkan kedudukan Mahkamah Syariah, tetapi petisyen Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman hanya berkaitan isu kompetensi Kerajaan Negeri Kelantan dalam menggubal Undang-Undang Syariah. Lebih 1,000 orang membanjiri perkarangan Istana Kehakiman hari ini dalam menyertai Himpunan Selamatkan Syariah. Selain berhimpun, peserta yang dipercayai terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO dan parti pembangkang turut melakukan solat hajat. Sementara itu, perhimpunan tersebut diadakan bagi membantah petisyen Ni Elin Zurina Ni Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang mencabar 20 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Turut kelihatan pada perhimpunan tersebut, Menteri Besar Kelantan Datuk Nasruddin Daud dan timbalannya Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan. Selain itu, beberapa pemimpin utama Perikatan Nasional antaranya Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razi Jidin turut menyertai perhimpunan berkenaan. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang hari ini bagi memberi keterangan susulan video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan JECOM yang tular dan dilaporkan disunting oleh pihak tidak bertanggungjawab. Muhammad Agus yang berbaju kemeja biru tiba di IPD berkenaan ditemani peguamnya Faizal Abdul Rahman kira-kira pukul 2 petang dengan menaiki kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Estima. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan kepada utusan Malaysia Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani pula akan dipanggil untuk dirakam keterangan dalam masa terdekat. Pada Sabtu lalu, Abdul Wahab mendakwa dia diarahkan oleh seorang individu berjawatan tinggi dikenali Mr. H untuk merakam satu klip video bagi memerangkap bekas Ketua Pengarah JECOM itu. Abdul Wahab, 33 tahun, mendakwa Mr. H pernah membuat beberapa pertemuan dengannya dan menawarkan jawatan lebih tinggi sebagai habuan. Dalam pada itu, Muhammad Agus yang meletak jawatan sebagai Ketua Pengarah JECOM mendakwa video perbualan mengaitkan dirinya adalah palsu dan disunting pihak tidak bertanggungjawab dengan niat mahu menjatuhkan reputasinya. Siasatan polis dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Bekas Setiausaha Politik kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, didakwa di Mahkamah Session hari ini atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berkaitan projek perlumbungan unsur nadi bumi REE Julai lalu. Muhammad Hilmi Abdul Wahab, 50 tahun, bagaimanapun
mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan tersebut selepas dibacakan di hadapan Hakim Suzana Husin. Mengikut pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta wang sebanyak RM250,000 dan pertuduhan kedua pula dia didakwa menerima RM150,000 daripada pengarah syarikat kumpulan perlombongan REE Sdn Berhad, Liana Mamat Elias Khalid, melalui seorang individu bernama Syed Muhammad Syed Aluvi. Suapan tersebut adalah bagi syarikat kumpulan perlombongan REE untuk mendapat kelulusan permohonan lesen perlombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar negeri Kedah. Sementara itu, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah turut dihadapkan ke Mahkamah Session Alor hari ini atas dua pertuduhan rasuah berjumlah RM5 juta berkaitan perlombongan REE pada pertengahan tahun ini. Tertuduh Muhammad Sobri Osman, 63 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan tersebut yang dibacakan di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan sebanyak RM4 juta daripada seorang lelaki Turki, John Abad Pe, di Hotel Sentara Hat Yai, Thailand pada 20 Mei lalu. Manakala pertuduhan kedua, dia didakwa menerima wang tunai berjumlah RM1 juta secara rasuah daripada John melalui seorang wanita bernama Liana Mamat Elias Khalid. Mencari produk usahawan desa, persembahan artis dan kebudayaan, sukan serta pelbagai lagi aktiviti menarik? Jom kita ke Karnival Usahawan Desa KUD pada 22 hingga 26 November 2023 di Anjung Floria, Putrajaya dari 10 pagi hingga 10 malam. Masuk percuma! Tunggu apa lagi? Kita gegarkan KUD Putrajaya! Banjir mula melanda negeri Terengganu dengan beberapa kawasan telah dinaiki air susulan hujan lebat berterusan sejak semalam. Setakat jam 12.30 hari tadi, 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Terengganu, membabitkan 2 di Kuala Nerus dan 1 di Kuala Terengganu bagi menempatkan 184 mangsa yang terjejas. Berdasarkan laporan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Terengganu, 2 PPS dibuka di Kuala Nerus iaitu Dewan Serbaguna Tok Jembal bagi menempatkan 124 mangsa daripada 54 keluarga, manakala seramai 4 keluarga membabitkan 25 keluarga ditempatkan di Dewan Flat Batin Perdana. Manakala PPS di Sekolah Kebangsaan Cendering di Kuala Terengganu pula diaktifkan bagi menempatkan 35 mangsa membabitkan 9 keluarga. Dalam perkembangan sama, Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut meramalkan Kelantan bakal dinaiki air. Penyanyi Hakim Rusli menolak dakwaan menggunakan kaedah suntikan bagi mendapatkan kulit wajah yang putih bersih seperti diperkatakan sesetengah pihak. Kata pemilik nama penuh Rizwan Hakim Rusli, 25 tahun, dia hanya mengikuti saranan isterinya yang menggalakkan pengambilan vitamin C serta amalan minum air putih secara rutin. Dia berkata demikian kepada Hit Glam selepas konsert minggu ke-6 Family Duo 3 FD3 malam tadi. Menurut penyanyi tergantung sepi itu, teman hidupnya Wan Anis Sofia Wan Zamzuri, 21 tahun, banyak mengajarnya mengenai penjagaan diri dan kesihatan sejak mereka mendirikan rumah tangga 2 tahun lalu. Pada pertandingan realiti siaran TV3 itu, Hakim berpasangan dengan sepupunya, Arif Bahran, bersaing dengan 5 lagi pasangan duo lain bagi merebut RM100,000 untuk ganjaran utama selain hadiah mingguan sebanyak RM10,000. Berita dunia. 11 maut dalam pelanggaran kereta api dan bas mini di sebuah lintasan di timur Pulau Jawa semalam. Kereta api yang dalam perjalanan menuju ke Bandar Pelabuhan Surabaya itu dilaporkan melanggar bas mini dengan 12 penumpang tersebut sekitar pukul 8 malam waktu tempatan. Ketika kejadian, lintasan itu juga tidak mempunyai palang dan menyebabkan pemandu bas tidak sedar akan kehadiran kereta api berkenaan.
Pemangku Ketua Daerah Lumajang, Indah Wahyuni berkata, seramai 10 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan seorang lagi di Pusat Kesihatan Masyarakat selepas menerima rawatan di hospital. Menurutnya, 4 orang termasuk seorang kanak-kanak masih dirawat di sebuah hospital tempatan, namun tidak dapat dipastikan sama ada mereka memiliki pertalian darah. Sebuah mahkamah di Siberia menangguhkan hukuman penjara ke atas seorang lelaki selepas mendapati dia mempunyai seekor kucing untuk dijaga, lapor media antarabangsa semalam. Lelaki berusia 48 tahun itu dituduh melakukan jenayah samsing dan mempunyai senjata api secara haram selain turut menyerang individu lain ketika sedang mabuk dengan menggunakan pistol. Hakim mensabitkan semua pertuduhan terhadap tertuduh dengan beberapa daripadanya membawa kepada hukuman penjara maksimum 5 tahun. Bagaimanapun, mahkamah menjatuhkan hukuman penangguhan kepada lelaki itu dengan mengambil kira beberapa keadaan termasuk tahap kesihatannya yang semakin lemah, kerjasama dengan pihak berkuasa serta memiliki kucing. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Kementerian Kerja Raya KKR sedang memperhalusi tuntutan 18 syarikat konsesi yang menguruskan 33 lebuh raya supaya memberi pampasan tunai dan bukan rebat cukai bagi 9 hari yang diwartakan sebagai hari tol percuma setiap tahun. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, perbincangan dan rundingan sememangnya sudah dibuat dengan pihak terlibat sebelum ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pembukaan laluan Seksyen 6 Persimpangan Bertingkat Bandar Bukit Raja Utara ke Persimpangan Bertingkat Asam Jawa Lebuh Raya Persisiran Pantai Barat WCE hari ini. Sementara itu, Alexander Nanta memberitahu laluan Seksyen 6 Lebuh Raya WCE berkenaan dibuka secara rasmi kepada lebih 60,000 pengguna lebuh raya bermula pada pukul 12.01 malam ini. Ujarnya, pengecualian tol bagi laluan sepanjang 21.8 km itu turut diberikan selama lebih sebulan sehingga pukul 11.59 malam 2 Januari 2024 malah dijangka dapat menjimatkan masa perjalanan dari Kapar Klang ke Asam Jawa Ijuk. 1 daripada 5 orang di negara ini tidak boleh hidup tanpa telefon. Demikian hasil kajian diperoleh daripada satu kajian yang dijalankan oleh Telenor. Kajian bertajuk Asia's Digital Lives Decoded itu turut mendapati sebanyak 89% daripada pengguna negara ini menghabiskan hampir separuh daripada kehidupan hariannya hanya dengan telefon mudah alih. Ketua Pelaburan Pengurusan Pelaburan Malaysia, Telenor, Hakon Bruset Joel berkata, kajian tersebut memasuki tahun kedua dengan melibatkan lebih 8,000 pengguna telefon mudah alih di Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Jelasnya, rakyat Malaysia menjadikan telefon mudah alih sebagai usaha untuk mengurangkan kos bebanan hidup. Selain itu, mengenai kajian tersebut, rakyat Malaysia agak bimbang dengan tahap keselamatan dan sekuriti berkaitan perbelanjaan berasaskan digital dengan kadar sebanyak 63% berbanding 44% pada tahun sebelumnya. Kita ke berita sukan. Kapten skuad kebangsaan Dion Cools menyeru agar rakan-rakan sepasukannya dalam skuad Harimau Malaya tidak memandang enteng dengan keupayaan Taiwan dalam usaha melakar permulaan sempurna dalam aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 esok. Sebagai rekod, pasukan Harimau Malaya berjaya memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan pasukan yang berada di ranking ke-97 dunia, Kyrgyzstan,
4-3 pada aksi pertama kumpulan D Khamis lepas. Menurut Cools, ranking Taiwan yang berada di kedudukan ke-152 tidak boleh dijadikan sebagai modal untuk pasukan yakin sebaliknya kekal memberikan tumpuan penuh dalam usaha meraih 3 mata berharga. Kali terakhir skuad negara menentang Taiwan adalah pada aksi persahabatan 2018 yang menyaksikan Harimau Malaya tewas 0-2. Pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic membuktikan bahawa dia masih unggul sebagai pemain terbaik dunia apabila berjaya mempertahankan kejuaraan akhir ATP selepas menewaskan jaguar tuan rumah Jannik Sinner dalam final di Pala Alpi Tour Itali hari ini. Djokovic melakar kemenangan 6-3, 6-3 dalam tempoh 1 jam 43 minit bagi memastikan kejuaraan akhir ATP yang ke-7 dalam kerjayanya, sekaligus mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang legenda tenis Switzerland Roger Federer dengan 6 gelaran. Bagi Djokovic, kemenangan ini amat manis memandangkan beberapa hari lalu Sinner telah mencalarkan rekod tanpa kalahnya ketika kedua-dua mereka berentap di peringkat kumpulan. Untuk rekod, ini juga merupakan trofi ke-7 Djokovic dalam musim ini selepas Adelaide, Terbuka Australia, Roland Garros, Cincinnati, Terbuka Amerika Syarikat serta Terbuka Perancis. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 21 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo bagi berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.